Apa dalil ustaz kata macam tu, saya baca dalam hadis macam lain? Ini dah kurang ajar. Mereka risau. Sebab itu tuan-tuan tanya, siapa yang dari luar daripada Perlis yang masih ingat pada tahun 50-an, sesiapa yang mengajar tafsir dianggap sesat. Itulah tuduhan yang dikenakan terhadap Abu Bakar Al-Baqir daripada Gunung Semanggul. Bila terlibat mengasaskan PAS, sepatutnya orang PAS rujuk balik pada Abu Bakar Baqir dan semangat pembaharuan dia. Abu Bakar Baqir dituduh sesat kerana mengajar tafsir. Siapa baca hadis Nabi dituduh sesat kerana kita tak boleh faham hadis. Kita kena baca hak kata haram halal, haram halal. Jangan duk tanya dalil-dalil. Sebenarnya bukan tak boleh baca, kerana ada golongan yang dia rasa kalau orang baca hadis, orang tanya hak dia buat ni sama dengan hadis ke tak? Lalu mereka ini dituduh sebagai sesat. Bila mereka dituduh sesat, tak padan, kelompok-kelompok yang cuba menjaga kedudukan mereka ini menggunakan kuasa istana. Kuasa istana di tanah Melayu, bagi negeri Melayu. Maka tuan-tuan dapati pembaharuan di Mesir, berlaku pembaharuan. Dia masa tu tak apa, yang bangkit di Mesir cepat Muhammad Abdu, As-Said Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani sebelum itu. Tapi bila mari pemikiran itu dibawa ke Malaysia, ke tanah Melayu ketika itu, puak lama ni dia guna kuasa sultan. Saya tak mau salahkan sultan, tapi rasa sultan ni barangkali zaman tu dia tak tahu apa. Dia pakai apa yang orang lama ni kata. Maka tak ada peluang lah gerakan pembaharuan di tanah Melayu ini, melainkan hanya di negeri-negeri Selat. Maka kita tengok Syekh Al-Hadi hanya dapat hidup di Singapura, di Pulau Pinang, di Melaka, sebab negeri-negeri ini tak ada sultan. Dapatlah mereka bernafas, dapatlah mereka mencetak majalah mereka, dapatlah mereka berceramah. Syekh Abu Bakar Al-Ash'ari, Abu Bakar Ash'ari pun duduk di Pulau Pinang. Cuma istimewa di antara negeri-negeri beraja dan bersultan ini, Syekh Abu Bakar Ash'ari mari ke Perlis. Istana Perlis terima dia ketika itu. Itulah yang menjadikan Perlis tersendiri. Disebabkan kerana memberi peluang kepada Abu Bakar Ash'ari, Syekh Al-Ustaz Abu Bakar Ash'ari ketika itu, untuk mengajar. Dan dia mengajar di masjid ni untuk memberikan pandangan. Saya bukan kata semua yang diajar oleh Syekh Abu Bakar Ash'ari saya mesti setuju, tetapi yang penting Abu Bakar Ash'ari mengajak manusia keluar daripada taklid buta kepada berfikir tentang dalil Quran dan Sunnah. Dalam buku Hamka, Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor, Profesor Hamka sebut nama Abu Bakar Ash'ari dan sumbangannya, dan sebut, kata pada Mufti Johor ketika itu, kalau Abu Bakar Ash'ari duduk di Johor, tentu dia kena tangkap. Namun hasil daripada semangat pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan kaum muda yang saya sebut di Perlis ni, lama 2 tahun saya berceramah di sini, mereka lah yang mengeluarkan majalah yang memberitahu orang Melayu, orang perempuan kena pergi sekolah. Mereka lah yang memberitahu orang Melayu, orang perempuan boleh keluar belajar. Mereka lah yang bagi tahu orang Melayu tak boleh kata rezeki secupak tak jadi sekantang, kena usaha.
baca buku hamka, perangai bergantung pada diri sendiri. Mereka lah yang bagi tahu orang Melayu kena usaha, kena bersaing, kena bangun menghadapi penjajah. Kena bangun menghadapi penjajah. Orang-orang perempuan keluar, Syekh Al-Hadi dan ramai lagi ketika itu mereka menulis. Mereka lah yang menentang amalan orang Melayu memaksa anak perempuan kahwin dengan kuasa bapa. Kononnya kerana berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. Mereka lah yang menyatakan boleh keluar daripada fanatik mazhab ini, bahkan wajib keluar daripada fanatik mazhab. Mereka lah yang menyuruh orang Melayu buang kepercayaan tangkal, karut, marut, tepung tawar. Tuan-tuan, ketika mereka bagi tahu tepung tawar itu khurafat, mereka yang dianggap sesat. Ketika kaum muda bangkit menyatakan semua baling beras kunyit kepada pengantin untuk buang sial, itu sebagai tak betul dari segi agama, bukan mereka yang diterima kasih, mereka dituduh sesat. Ketika dulu yang naik ke Pelamin, yang tolong buat tepung tawar, seperti saya kata, semuanya lebay-lebay belaka. Yang dapat duit daripada jampi mentera yang bukan-bukan ni, semua ustaz-ustaz belaka ketika itu. Mereka ni lah yang memberitahu orang ramai, lawan kaum muda, mereka sesat kerana mereka menggugat kestabilan masyarakat. Mereka sebenarnya bukan menggugat kestabilan masyarakat, mereka menggugat periuk nasi dan wang kocet sebahagian golongan agama yang mengambil keuntungan daripada kejahilan orang ramai. Gerakan kaum muda memberikan sumbangan yang besar kepada kemerdekaan. Mereka yang mengeluarkan majalah Bangkit, membawa orang Melayu untuk sedar dan negara merdeka. Cumanya lemahnya kaum muda ini satu perkara, selepas kemerdekaan. Kaum muda ini dia tak banyak perkara, dia tak ada perkara-perkara yang boleh direka-reka untuk meredakan orang lain. Bila negara merdeka, golongan tradisionalis konservatif, saya tak kata semua, sebahagian mereka mengambil kesempatan. Mereka kembali mendampingi istana. Istana sebahagiannya suka kepada mereka sebab mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh buat upacara-upacara yang menyukakan hati-hati orang besar. Bacaan-bacaan doa yang pelik-pelik, yang apabila kita dengar dia baca doa, kita tak dapat tahu sama ada dia memuja dan memuji Allah, ataupun dia memuja dan memuji pemerintah dan penguasa yang ada di hadapan dia dalam majlis doa. Golongan tradisionalis yang mengambil kesempatan ini boleh buat. Gerakan pembaharuan tak dapat buat kerana mereka tak ada benda tu. Maka sedikit demi sedikit mereka dipinggirkan. Golongan agama yang pandai mengipas pemerintah, mereka ini pun masuk rapat dengan pemerintah, lalu mereka menguasai keadaan. Tepat seperti mana yang disebut oleh Jamaluddin Al-Afghani ketika mengkritik ulama pada zamannya. Antum tusabbihuna bihamdillah am antum tusabbihuna bihamdil muluki wasti'mar. Adakah kamu mengucap tasbih, memuja dan memuji Allah, ataupun kamu wahai para ulama mengucap tasbih, memuja dan memuji raja-raja dan penjajah? Apabila berlaku gerakan pembaharuan, kelompok inilah yang paling bimbang. Kerana mereka bimbang banyak perkara yang mereka dapat kesempatan itu akan dipertikaikan. Apabila pembaharuan bangkit, pembaharuan tidak pernah menyatakan melainkan kata Islam membebaskan kejumudan, Islam menyuruh kita menggunakan akal, Islam membebaskan fanatik, Islam agama yang mudah yang boleh diamalkan untuk manusia sampai kepada Allah. Tidak ada perantaraan manusia, terus sampai kepada Allah.
Kelompok ini kata tak boleh, ini sangat bahaya. Jika awak nak dekat dengan Allah, awak kena lalui kami sikit, kena bayar sikit tol. Maka banyaklah dalam agama ni bayar tol ni. Alhamdulillah di Perlis ni korang lah. Di negeri lain kalau mati nak order pahala saja tak tahu banyak mana kena bayar. Nak semayang kena bayar, nak baca Quran kena bayar. Duit ni tentu malaikat tak guna. Malaikat bukan macam kita. Siapa yang guna duit ni? Semua benda kena bayar. Saya bukan kata salah orang agama ambil duit. Jika benar benda yang dia ambil, tapi ambil duit dalam urusan pahala, urusan hubungan manusia dengan Allah, sangat tidak betul. Kalau dia mengajar Quran anak kita, itu tenaga dia, kita bagi tak apa. Tapi kalau dia kata bagi duit pada saya boleh hantar pahala, itu ajaib. Golongan ini bimbang apabila orang muda mula bangkit. Mereka tentang buku-buku diharamkan. Dulu di masa saya di Perlis, kita cakap pasal buku perangai bergantung pada diri sendiri yang ditulis oleh Za'bar. Tu saya suruh tuan-tuan baca buku Hamka, teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Tuan-tuan baca buku-buku ini, tuan-tuan tahu apa krisis. Cuma ketika itu setiap kali mereka ditindas dengan kuasa istana, dengan kuasa pemerintah, gerakan pembaharuan ini tidak dapat bangkit. Ramai orang sedar tapi tak bangkit. Lebihnya Perlis bagi tempat. Itu agak bertahan. Walaupun lama-lama kadang-kadang dia malap-malap sikit. Malap-malap sikit. Berdasarkan kepada siapa yang tolong kendali lah. Tapi kalau orang agama tu jujur, duduk jawatan dia yang jujur, jawatan penting dalam agama dia jujur, pembaharuan akan terus berlaku di Perlis. Kalau dia pun duk kira mesti 10%, masalah.